Ruang untuk meraih publicity percuma. Populis. Dia memang populis. Tetapi kalau masalah air di Kedah pun, di Kelantan dah tak selesai, di Kedah pun bertambah parah. Dan nak raya pun keadaan menjadi lebih teruk. Kalau orang masih lagi memberikan peluang kepada Sanusi, kita tak boleh nak kata apa. Kita tak boleh nak kata apa. Okey, baik. Soalan studio ada? Okey? Alright. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada penonton-penonton yang telah menyaksikan. Tekan butang subscribe, like dan aktifkan lonceng. Ahli-ahli Bersatu dan juga PAS ni kan, di mana PAS mahukan calon daripada PAS tapi dinafikan oleh Bersatu. Pandangan tu? Ya, PAS mahukan calon-calon mereka untuk menjadi calon Menteri Besar di Selangor. Ini bukan benda yang baru. Zaman Hassan Ali dulu pun dah bergaduh dengan Azmin Ali. Azmin Ali nak jadi calon Menteri Besar, Hassan Ali dulu pun dah sibuk nak buat stiker dengan gambar dia dulu. Nak jadi calon Menteri Besar. Benda ni dah tahun 2004 lagi. Sudah mula bergaduh pasal isu calon Menteri Besar ni. Jadi bagi saya tak terkejut lah kalau misalnya hari ni Azmin Ali pun berhasrat nak jadi calon Menteri Besar, PAS pun nak letak calon dia sebagai calon Menteri Besar. Syahidan Kasim yang daripada Perlis pun ada juga cita-cita nak jadi calon Menteri Besar. Standard lah tu. Begitu. Ya. Adakah strategi PAS nak meletakkan calon Menteri Besar daripada PAS itu adalah strategi Azmin Ali? Seperti yang kita tahu sebelum ni, ketika krisis Pakatan Rakyat, PAS lah yang telah menyelamatkan kedudukan Azmin Ali sebagai Menteri Besar Selangor. Adakah ini strategi licik Azmin Ali? Dia nak menggunakan PAS kerana kecewa beliau bukanlah calon Menteri Besar daripada Perikatan Nasional. Tak ada apa yang mustahil. Azmin sebagai seorang yang banyak duit, dia boleh beli sokongan. Dan saya tak terkejut kalau selepas kalau dah ditakdirkan, nauzubillah min zalik lah, kita tahu memang dia sukar untuk menang. Cerita tentang siapa Menteri Besar ni tak sepatutnya wujud pun. Sebab saya rasa Muhyiddin pun tahu mereka tidak mempunyai peluang untuk menang di Selangor. Tetapi kalau misalnya ditakdirkanlah, kalau katalah mereka mempunyai jumlah kerusi yang mencukupi untuk membentuk kerajaan, saya rasa kemungkinan besar ketika itu pergaduhan lagi kuat. Itu realiti. Okey, dan hari ini Datuk Seri Amiruddin Syahari telah mengumumkan bahawa DUN Selangor akan dibubarkan pada 23 Jun. Dan dalam kenyataan beliau optimis dan menyasarkan bahawa kerajaan perpaduan ni boleh menang melebihi 50 kerusi. Sekarang Pakatan Harapan ada 41 kerusi. UMNO Barisan Nasional ada 5 kerusi. Adakah BN ni boleh kata melengkapi sasaran yang telah diletakkan oleh Datuk Seri Amiruddin Syahari ni? Kalau misalnya Datuk Seri Amiruddin menjangkakan bahawa kerajaan perpaduan boleh memenangi 50 kursi, maknanya kemungkinan besar sasaran beliau ialah 40 kursi itu datangnya daripada PH dan 10 kursi itu datangnya daripada BN. Itu kebarangkaliannya. Sebab sebelum ni ketika PRU ke-14 mereka memenangi 51 kursi, di mana 10 tu 3 daripada Pejuang dan campur dengan Bersatu. So mungkin adakah ini satu orang kata apa, satu tanggungjawab yang berat bagi UMNO dan Barisan Nasional untuk memenuhi cita-cita ataupun sasaran yang telah ditetapkan oleh Datuk Seri Amiruddin Syahari? Saya nampak sasaran ni tidak sukar. Kalau kita tak bersatu pun, PH sudah menang 40 kursi berdasarkan keputusan Pilihan Raya Umum yang ke-15 November 2022.
PH dah menang 40 kursi. Kan? 16 kursi dimenangi oleh Perikatan Nasional. Tetapi kalau undi BN dicampurkan dengan undi PH, dicampur kedua ni, saya rasa lebih daripada 51 pun boleh dapat. Silap-silap kita pun boleh pastikan bahawa kalaupun tidak pembangkang SIFA di Selangor ni, kemungkinan besar beberapa kursi saja yang berjaya dimenangi oleh Perikatan Nasional. Okey, Tok. Okey. Okey. Saya tak tahulah Tok suka ke tak soalan ni. Orang cakap harga KJ semakin mahal setelah dilihat semeja bersama PMX dan juga dipinang oleh Abah Hamidin kita. Pandangan Tok? Dia jual ke? Saya rasa baguslah. Baguslah. Sebab bagi saya, ianya akhirnya bergantung kepada kebijaksanaan dia. Kan? Kalau beliau bijaksana, beliau tidak gelojoh. Kalau beliau gelojoh, saya yakin beliau akan menerima pindangan Muhyiddin Yassin. Tapi kalau beliau boleh bersabar sikit, kan? Tak mustahil satu hari nanti dia boleh balik kembali ke dalam UMNO. Kan? Ataupun mungkin satu hari nanti mungkin UMNO pun tak kisah kalau dia nak bersama dengan PKR. Sekiranya dia berhenti daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang membelasah UMNO dan sebagainya. So dia kena gunakan kebijaksanaan dia. Dia nak fikir keuntungan jangka pendek, sekarang tak ada kerja, daripada jadi host radio, lebih baik dia jadi Menteri Besar Selangor. Kalau dia fikir sempit macam tu, maka dia akan join Perikatan Nasional. Tapi kalau dia fikir jangka masa panjang, kan, lebih baiklah dia berada di luar gelanggang politik sementara waktu. Dia gunakan sehabis baik peranan dia sebagai DJ Hot FM, kan? Orang muda pun suka, kan? Kumpulkan kekuatan yang mencukupi. Bila tiba masanya baru pakai kekuatan tersebut. So atas KJ sendiri. Barang yang berharga ni tidak semestinya sentiasa harganya tinggi. Kadang-kadang bila barang tu on demand, harga dia naik. Tetapi dia juga, harga barang itu juga boleh jatuh bila-bila masa, bila orang dah tak perlu lagi barang tersebut. Bila permintaan sudah kurang daripada penawaran, terutamanya selepas pilihan raya, kan, harga barang boleh jatuh juga. Tapi Tok, let's say lah kita katakan KJ ni akan bersama dengan PKR. Sebelum PRN ni. So mungkin sedikit sebanyak ia akan menggugat persediaan khususnya UMNO itu sendiri. Pandangan Tok macam mana? Bagi saya tidaklah. Tidak. Kalau misalnya KJ bersama dengan PKR dalam keadaan dia masih lagi menyerang UMNO, maka sudah pastilah hubungan UMNO dengan PKR akan keruh. Tetapi kalau dia pandai main game dia boleh buat sehingga kepimpinan UMNO restu untuk dia bersama dengan PKR, kan? So tak mustahil satu hari nanti UMNO pun tak kisah kau nak masuk PKR, masuk. Okey Dok, pandangan Tok tentang saudara Khairi Jamaluddin ni. Bagi Datuk, KJ ni seorang selebriti ataupun seorang influencer? Maknanya kalau selebriti ni dia hanya terkenal, tapi tak semestinya dia ada pengaruh. Bagi saya dia bekas ketua pemuda UMNO. Dia sudah pasti ada pengaruh dia yang tersendiri. Dia juga ada pengaruh di kalangan orang muda. Dia juga ada pengaruh di kalangan non-Malays. Dia ada pengaruh di kalangan orang yang liberal. Kita tak boleh underestimate lah. Setiap seseorang itu dia ada pengaruh dia yang tersendiri. Tajudin Rahman pun ada pengaruh. Kan? Okey. So, KJ, cakap lagi pasal KJ ni. Adakah kau bercinta dengan KJ ke? seronok. Nak
nak tahu hala tuju beliau sebenarnya apakah sebenarnya game yang dia buat ni sekejap. Cuba suruh KJ panggil kau duduk pergi keluar sekejap. Aku takut kau jadi keluar selama-lamanya je. Game KJ yang tengah buat ni, kejap dia duduk dengan PMX. Hari ni dia post dekat Insta story dia ke rumah. Kau pasti ke game tu game KJ bukan game PMX? Dia takut macam Datuk cakap dia benda tu kalaulah betul. Hari ni pun ada tersebar surat palsu yang menawarkan KJ sebagai timbalan Presiden PKR. Adakah itu juga boleh jadi satu strategi? Pertama sekali jangan underestimate Perdana Menteri kita. Dia bukan orang yang bodoh macam Muhyiddin ataupun macam Mahathir lah. Itu je nak beritahu. Kan? Dan yang kedua tentang surat palsu tu, dia orang nak keluarkan tu munasabahlah sikit. Buatlah homework. PKR mana ada jawatan timbalan Presiden lantikan. Kalau ada jawatan timbalan Presiden lantikan, dah lama dah Saifuddin Nasution tu menjadi timbalan Presiden lantikan. Tak ada. Bila dulu Azmin Ali lawan dengan Rafizi, Rafizi kalah. Kalau ada jawatan timbalan Presiden lantikan, Rafizi dah jadi timbalan Presiden lantikan. Tak ada. Naik Presiden lantikan ada. Naik Presiden lantikan ada. Tapi orang yang buat fitnah ni, yang mereka surat palsu ni, tak cerdik. Kan? Tak pandai. Sama jugalah ada setengah-setengah manusia mengeluarkan kenyataan. Kononnya kenyataan tu dibuat oleh saya. Tapi dia letak situ Datuk Seri Lokman Adam. Kita baru Datuk, belum Datuk Seri. Betul tak? Benda-benda basic macam ni pun dia tak tahu. Orang yang tahu sudah pasti akan boleh tangkap. Tak payah buat tabayun, tak payah cek pun. Boleh tangkap, ini palsu. Okey? Okey, Tok. Kita sering lihat lah, kita sering nampak di pihak musuh Perikatan Nasional selalu memainkan naratif ini semua salah DAP. Islam Melayu akan terancam. Lebih-lebih lagi bila ada Tuan Guru Anwar Musa mengatakan yang Islam Melayu akan terancam di bawah kepimpinan Kerajaan Perpaduan bila ada DAP. So mungkin Tok boleh komen sikit berkenaan ni. Terancam macam mana? Kalau zaman DAP bersama dengan Bersatu, memang betul DAP menguasai Bersatu. Memang DAP tidak dapat dikawal oleh Bersatu. Zaman PAS bersama dengan DAP juga lebih dominan daripada PAS. Tetapi setakat hari ini, alhamdulillah, kita tak tengok kawan-kawan daripada DAP mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh menguris hati orang Islam. Kita tak nafikan ada loose gun, macam Hassan Karim. Hassan Karim daripada PKR. Tetapi kadang-kadang kenyataan yang dia keluarkan menghina Kebawah-Duli Tuanku Sultan Johor melampau. Itu saya tunggulah bila masa pihak polis Jabatan Siasatan Jenayah Terkelas takkan membiarkan saja Hassan Karim mengeluarkan kenyataan yang menghina Kebawah-Duli Tuanku Sultan Johor. Sultan saya tu, yang main-main. Sama juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Ramasamy berhubung dengan jumlah penjawat awam. Itu pendapat peribadi dia, bukannya pendapat DAP. Dan beliau telah pun diberikan amaran oleh saudara Anthony Low, Susago. Hari ni pula kita tengok gerakan pun ikut tune Ramasamy. Ini orang-orang yang buat kata orang tu, bagi saya lah, geng-geng kemah besar lah, geng-geng yang kiblat dia Mahathir. Orang yang tak boleh terima Datuk Seri Anwar ni sebagai Perdana Menteri. Macam Ramasamy mungkin dia risau kalau kerjasama dengan UMNO ni akhirnya akan menyebabkan mungkin wakil rakyat daripada UMNO akan menjadi timbalan Ketua Menteri di Pulau Pinang. Jadi dia nak jadi apa? So atas dasar itulah mungkin kita tengok dia terus-menerus mengeluarkan kenyataan. Tapi sekarang pun dah berhenti dah. Dah lama dah Ramasamy tak keluar kenyataan-kenyataan pelik. Jadi bagi saya, Anwar Musa pun dulu ketika dia bersama dengan UMNO, dia sendiri cakap
UMNO ni kena bersifat inklusif. Kalau perlu kita kerjasama dengan PKR, kita kerjasama dengan PKR. Kalau perlu kita kerjasama dengan DAP, why not? Ini ayat Anwar Musa dulu. Dulu dia tak ada masalah pun nak kerjasama dengan DAP. Malah bersatu dengan PAS dah lama lagi bekerjasama dengan DAP. Tak ada masalah. Tetapi bila kita bekerjasama dengan DAP, yang mereka bimbang, takut, bila kita bekerjasama dengan DAP, apa yang berlaku zaman PAS bekerjasama dengan DAP, zaman Bersatu bekerjasama dengan DAP, tak berlaku zaman UMNO bekerjasama dengan DAP. Dan ini tak menguntungkan mereka. Mereka nak jadikan modal untuk buat orang Melayu marah. Tak ada. Itu sebab hari ini serangan-serangan yang dilakukan ke atas DAP oleh PAS ialah kerana mereka risau, takut 4 tahun setengah daripada sekarang, mungkin untuk pilihan raya di 6 buah negeri ni, mereka masih boleh main isu agama, menakut-nakutkan orang Melayu berhubung dengan mungkin kehilangan maruah Melayu, kehilangan hak orang Melayu dan sebagainya. Tetapi kalau 4 tahun setengah lagi, orang tengok, pada pilihan raya umum yang ke-16, orang tengok, okey pula. Bila PAS, bila DAP ni bersama dengan UMNO, Alhamdulillah, mereka saling menghormati apa yang terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi orang PAS ni, orang Bersatu takut orang Melayu akhirnya boleh terima kehadiran DAP bersama dengan UMNO. Yang ini yang mereka takut. Kalau ini berlaku, maka seperti mana yang saya sebut banyak kali, ianya akan menjadi satu formula menang-menang, win-win situation. UMNO tidak lagi perlu takut untuk bertanding di mana saja UMNO nak bertanding. UMNO boleh bertanding di bandar, UMNO boleh bertanding di luar bandar, UMNO boleh bertanding di tempat-tempat yang ada ramai pengundi bukan Melayu juga. Macam sebelum ni, kita hanya bertanding di kursi yang hanya ada pengundi Melayu yang tinggi. Sama juga, PH juga dah tak perlu takut nak bertanding di kawasan yang mempunyai pengundi Melayu yang tinggi. Mereka boleh bertanding di mana saja. Di bandar ke, di kampung ke, di kawasan bukan Melayu ke, mereka tetap boleh menang. Yang ini yang ditakuti oleh musuh-musuh kita. Jadi kita janganlah termakan perangkap dengan fitnah-fitnah kata, Islam terancam. Semenjak kita bersama dengan DAP 6 bulan, 7 bulan ni, berapa orang Islam yang telah dimurtadkan oleh DAP? Berapa ramai raja-raja Melayu telah turun tahta? Ada? Tak ada. Zaman Mahathir ada. Tak pernah seorang Kebawah-Duli Tuanku yang di-Pertuan Agong baru 2 tahun jadi agung, last kali dia terpaksa letak jawatan. Bukan pelabur je lari zaman Mahathir ni, dengan agung pun lari. Zaman sekarang Alhamdulillah Kebawah-Duli Tuanku okey. Kita tengok, adakah kedudukan bahasa Melayu ni rosak? Alhamdulillah. Tidak dengar lagi perkara-perkara yang berhubung pengabaian kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tak ada. Yang jadi isu mungkin satu jalan, meletakkan nama YB Jalan Temiang bertukar menjadi Jalan Chiang Mai Hin, pengasas DAP. Berapa ribu jalan dekat negara ni kita letak atas nama bekas pemimpin UMNO, tak ada masalah. Takkan satu nak bagi nama pengasas DAP yang dah meninggal dunia, dah mati pun, takkan itu nak dijadikan isu. Setiap parti ada perjuangan dia. Setidak-tidaknya dia nak juga nama pengasas dia ada pada satu jalan. Seluruh Malaysia ni nama pengasas dia ada pada satu jalan. Tetapi nama pemimpin UMNO, saya rasa beribu jalan ada nama orang Melayu. Betul tak? So, logik lah sikit. Kita ni masyarakat majmuk. Kita duduk dalam sebuah negara. Kalau nak kata kedudukan Islam tergugat, saya rasa setiap minggu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjalankan program dia bersama dengan para ulama seluruh dunia datang ke sini, melalui program-program
Malaysia Madaninya, berapa banyak program-program pengisian tentang hak ehwal Islam. Kita tengok bukan setakat Perdana Menteri memainkan peranan ni, kita tengok Datuk Seri Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri juga memainkan peranan dia dalam pertemuan hufaz, 23,000 orang para hufaz. Hari ni pun kita nak jadikan tadika kemas tu pun ada silibus hafazan Al-Quran. Adakah Islam terancam? Yang terancam pasti. Tadika pasti. Selepas ni orang nak pastikan anak dia dapat didikan Islam, tak semestinya pergi ke pasti. Kalau dah hantar pergi pasti, rosak anak-anak kita. Daripada tadika lagi diajar, dididik untuk membenci kerajaan. Lepas ni dah boleh hantar anak keluar daripada tadika kemas, dah boleh baca Quran, ada kelas hafazan dan sebagainya. So banyak lagi usaha-usaha yang dilakukan. Malah kalau dulu orang cakap macam-macam pasal Datuk Seri Anwar, kita jangan lupa salah satu sebab kenapa umat Islam dalam negara ini faham tentang Islam ialah agenda Islamisasi yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar ketika dia menjadi Menteri Pelajaran. Pendidikan agama Islam, Universiti Islam antarabangsa. Kita lihat Bank Islam ketika dia menjadi Menteri Kewangan. Zaman Datuk Najib pula ditambah dengan makasid syariah je. Setakat ni alhamdulillah, benda-benda ini diteruskan. Dan bila Datuk Seri Zahid kembali menjadi Timbalan Perdana Menteri, antara benda-benda yang telah dilupakan oleh Mahathir tu dibuat balik. Antaranya berhubung dengan para hufaz kita. Malah tahfiz yang tidak berdaftar pun ada peruntukan berapa juta? 2 juta. 2 juta. Yang berdaftar lagi lah sekolah-sekolah agama rakyat, kafar dan sebagainya dijaga oleh kerajaan perpaduan ni. Tak ada masalah. Di mana Islam terancam tu? Tolong tunjukkan. Kecuali spin yang telah dibuat oleh Perikatan Nasional berhubung kalimah Allah dan sebagainya. Padahal hakikat dan realiti dia, kalimah Allah masih lagi tidak boleh digunakan oleh agama lain. Hanya boleh digunakan oleh umat Islam. Okey. Datuk, adakah Perikatan Nasional sekali lagi akan memainkan isu perkauman, politik kebencian untuk berhadapan dengan 6 pilihan raya negeri ini? Dan sedangkan hari ini sahaja 2 sultan, Sultan Terengganu dan Sultan Selangor telah bertitah untuk tidak bertitah jangan menggunakan jangan menggunakan politik. Dan alhamdulillah Datuk Seri Ahmad Said, Ketua Perhubungan UMNO Negeri Terengganu, sudah mengeluarkan kenyataan. Kita akur dengan titah Kebawah-Duli, kita menjunjung kasih titah Kebawah-Duli Tuanku Sultan Terengganu, dan Barisan Nasional di Terengganu akan pastikan bahawa kita tidak akan menanam kebencian, mengambil mempergunakan isu agama, isu bangsa dan sebagainya untuk meraih undi. InsyaAllah. Okey, ada lagi? Soalan daripada viewers, boleh tak? Boleh. Okey, salam Datuk Lokman. Saya ingin bertanya, apakah ada kemungkinan Tan Sri Haji Adi Awang akan bertanding di peringkat DUN di Terengganu dan berencana untuk kembali menjadi MB kerana kedudukan MP kini goyah dengan kes rasuah pengundi yang pernah viral sebelum ni? Bagi saya tak mustahil. Sebab dulu ada gaji buta daripada jawatan Duta Timur Tengah. Sekarang dah tak ada. Dia orang ni bukan macam kita. Kita ni kalau dah dapat jadi ahli parlimen, DUN kita bagi kat orang lain. Tapi dia orang ni, dia lain. Selagi apa dia boleh sapu, dia sapu. Itu yang tanah Terengganu pun habis.
Satu persatu dikerjakannya. Jadi saya tak terkejut lah kalau sekali lagi manusia bernama Haji Adi ni kan, menawarkan diri sebagai calon Dewan Undangan Negeri. Tambahan pula potensi untuk dia hilang kursi Parlimen Marang tu cerah. Cerah. Jadi takkan dia tak jadi YB kan? Alasan dah ada. Okey, Tok. Timbalan Menteri Besar Kelantan. Ya. Beliau semalam mengeluarkan kenyataan kalaulah PAS masih memerintah Kelantan dalam selepas PRU yang ke-15 ni, PRN yang ke-15 bagi negeri Kelantan ni, Kelantan akan terus menjadi negeri yang maju dan kaya. Selama Datuk pernah pergi ke Kelantan ni, apa kemajuan dan kekayaan yang Kelantan, Kerajaan Negeri PAS ni bawa? Saya rasa memang betul. Kelantan lah negeri paling kaya. Sebabnya negeri-negeri lain dia orang pakai Camry, dia orang pakai Perdana. Hanya negeri Kelantan pakai Mercedes. Kau nak nafikan macam mana? Tak boleh nafikan. Ini realiti, ini betul. Kan? Orang lain mandi pakai air kosong je. Dia orang mandi pakai air kopi, teh ais, kan? Memang dari segi realiti dia, itulah dia. Kan? Jadi sebenarnya kata-kata ni Amar ni memang tepat. Di bawah kerajaan PAS Kelantan 33 tahun, memang Kelantan ni kaya raya. Kaya raya. Itu belum lagi dia keluarkan rare earth